Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab hari ini saya diberi kesempatan, masa dan kesihatan yang baik untuk berkongsi ilmu pada anda. Ramai orang bila bercerita buat takaful ni, kalau dia nampak ejen pasti dia lari. Memang tak suka nak jumpa lah. Biasanya macam tu lah. Sebab saya pun yelah jadi ejen juga. Jadi tahu masa bila kita nak bercerita berkenaan takaful ni macam tu. Tapi tuan-tuan dan puan, takaful ni dia salah satu komponen penting dalam perancangan harta. Ramai orang dia pandang benda ni sebelah mata. Tetapi kegunaan dia, fungsi dia bila keadaan memerlukan sangat diperlukan. Sebab apa? Saya menguruskan harta pusaka tuan-tuan dan puan. Saya dah lihat dah macam mana saya uruskan harta pusaka tapi tiba-tiba cash tu tak ada. Bila si mati tu mati, contoh duit KWSP dia tak letak penama, nak ambil kena lalu proses. Lepas tu duit cash nak ambil pun tak boleh nak ambil. Nombor akaun pun kadang-kadang ada yang tak tahu. Jadi benda ni merumitkan. Sebab bila kita meninggal, duit takaful ni lah sangat penting. Sebab apa? Bila ada cash kat tangan, kita nak uruskan duit tu jadi mudah. Ada duit kat tangan. Ni kadang-kadang langsung tak ada duit. Saya dah jumpa dah langsung tak ada tuan-tuan puan. Duit contoh saya pernah jumpa kan. Saya uruskan. Satu kes dia ada kereta Porsche, dia ada rumah 3 biji, dia ada bisnes, apa lagi? Kahwin 2. Macam-macam lah. Ada aset yang agak banyak. Tapi bila meninggal je, dekat isteri ni tak tinggal apa-apa. Bukan tak tinggal apa-apa, tinggal. Tapi nak kena lalu proses tuntutan harta pusaka yang mengambil masa dengan keadaan COVID ni lagi. Isteri ni asyik tanya saya, dah boleh cepat ke nak cepat macam mana tuan-tuan puan. Sebab apa? Saya faham keadaan dia sebab dia perlukan cash. Dengan anak ada 2-3 orang. Jadi takaful ni saya ulang sekali sebenarnya sangat penting dalam pengurusan harta. Kalau tu cerita mati, tak mati pun dia penting kot tuan-tuan puan. Dia ada guna dia. Memanglah sebab orang anggap takaful ni tak berapa penting sebab tak jadi kat kita tuan-tuan puan. Jangan tunggu jadi, mati, terus mati, dah menyusahkan waris dah. Kalau pula tiba-tiba kita dalam keadaan tak mati, meninggal. Tak mati tapi koma. Bukan. Tak mati tapi lumpuh. Duit ni jugalah yang nak guna tuan-tuan puan. Okey. Pertama saya nak bagi tahu apakah kelebihan atau kepentingan hibah takaful ni. Pertama, dia digunakan untuk menyelesaikan hutang yang kita ada. Sebab apa? Contohlah, kita bekerja penat-penat. Duit yang kita ada, tiba-tiba kita meninggal, guna nak bayar hutang saja. Berbaloi ke? Dah lah hutang pun berlambak kan? Nak ke macam tu? Saya ada jumpa yang macam ni. Kerja teruk-teruk, lalas nak bayar hutang je duit kat isteri ni. Sebab kalau kita ikut pembagian harta, hutang dengan faraid ni, hutang dulu kena selesai. Kena hutang dulu. Baru diagih, baru bahagian baki tu diagihkan. Kalau kita tinggal pun cukup-cukup, macam mana tuan-tuan puan? Jadi ini salah satu kepentingan dia, duit takaful ni. Lepas tu dia juga digunakan untuk mengganti pendapatan. Sebagai contoh, kita gaji 5,000 sebulan. 5,000 sebulan ialah sekarang kita yang guna duit tu untuk belanja anak, belanja pasangan, belanja untuk gunalah duit tu kan, nak bayar itu bayar ni. Tiba-tiba kita tak boleh bekerja ataupun kita meninggal. Expense bulanan tiap-tiap bulan 5,000 tu siapa yang nak bayar? Jika kita nak minta zakat, kita nak minta sedekah, tuan-tuan puan, mungkin ada yang boleh bantu, tapi berapa banyak dan berapa lama dia boleh nak bantu. Jadi kita fikirlah buat perancangan. Andai kata tiba-tiba jadi musibah, kita tak minta, memang kita buat benda ni pun memang kita tak nak benda tu berlaku pada kita tuan-tuan puan. Berlaku musibah, siapa nak bayar semua benda ni? Jadi dengan duit takaful lah ni nanti kita boleh cover kita punya expenses untuk setahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun, 5 tahun. Sebelum orang kata
kalau meninggal, contoh, kalau meninggal sebelum pasangan kita dan anak-anak kita ni, dia nak, orang kata dia nak stable balik, dia nak build up balik dia punya hidup tu. Kalau lumpur, duit tu lah guna, contoh, untuk biayai apa-apa yang patut. Sebab tu pentingnya takaful ni, tuan-tuan dan puan. Dan lagi satu kepentingan dia adalah untuk digunakan untuk menguruskan harta pusaka. Macam saya cakap tadi, saya dah uruskan harta pusaka, duit bila meninggal tak ada duit. Dan lepas tu bila nak pergi, saya nak kongsi satu kes. Suami meninggal, suami kahwin dua, aset pula ada dengan nama bekas isteri. Dia kahwin lagi satu. Perancangan dia langsung tak buat. Jadi apa yang tinggal dekat isteri yang lagi satu ni? Padahal dengan anak-anak dengan isteri pertama, bekas isteri, anak isteri kedua yang jaga. Tapi bab harta dia tak buat perancangan. Bila ikut faraid, isteri ni banyak mana je? 1/8 saja. Lepas tu kalau ikutkan bahagian anak ni besar. Kalau anak tu kecil, dia punya perancangan lain. Kalau anak tu besar, dia boleh buat keputusan nak bagi dekat mak dia. Itu pun kalau dia nak bagi. Sebab itulah pentingnya buat perancangan, tuan-tuan perempuan. Sebab itulah salah satu komponen yang kita boleh hadiahkan kepada kita punya pasangan, takaful ni. Kita buatlah term hibah takaful. Bila jadi apa-apa, sekurang-kurangnya cash ada dekat dia. Macam tu kes, saya nak cerita kes juga lagi. Kes yang pernah saya orang pun rujuk kat saya. Ayah buat, dia ada anak angkat. Separuh nama dah letak dah pada nama dia. Separuh lagi nama ayah, ayah angkat dia. Bila meninggal, isteri dan anak-anak pula yang lagi satu tuntut. Isteri dan anak dia lah tuntut. Jadi anak angkat ni nak dapat separuh saja rumah dia. Lagi separuh tu nak buat macam mana? Macam mana dia nak? Yelah, kalau contoh dia ada sekurang-kurangnya cash, dia mungkinlah boleh nak agih bahagian dia ataupun bayar rumah tu. Tapi tak berbaloi lah kalau buat hibah takaful semata-mata nak bayar bahagian faraid. Sebab tu lah kena buat perancangan yang menyeluruh. Sebab tu saya cakap tadi, takaful ni dia salah satu instrumen yang penting. Satu sudut dia ada kegunaan dia. Sebab tu bila buat pengurusan harta ni kena tengok dalam skop yang lebih besar, skop yang luas. Barulah perancangan tu lebih proper lah. Kita cakap, nak kata perfect bukan perfect lah. Perancangan tu lebih yakin. Supaya bila kita tak ada, tak berlaku musibah, kita tak tinggalkan beban pada waris-waris yang kita tinggalkan. Okey, saya nak kongsi pada anda kelebihan hibah takaful ni. Bila kita letak term hibah takaful ni, dia ada kelebihan dia. Yang pertama, beneficiary yang kita namakan, dia adalah penerima mutlak. Sebab apa? Dalam Akta Kewangan Islam 2013, dia memang dinyatakan dalam akta tu, dan ia tidak boleh dicabar dari mana-mana undang bertulis. Sebab apa? Dia dah ada undang-undang dia sendiri dah. Sebab tu dalam takaful ni sebenarnya dia ada dua. Sebenarnya apa dia pampasan yang kita terima tu. Kalau kita letak sebagai hibah, hibah, penerima tu adalah pemilik mutlak. Kalau kita letak sebagai wasi, orang tu, beneficiary tu adalah sebagai pentadbir. Itu yang pertama. Yang kedua, proses tuntutan lebih cepat. Yalah, kalau kita tengok nak uruskan harta pusaka, jika nak bandingkan dengan pengurusan harta pusaka, dia memang ambil jangka masa yang lebih panjang lah. Dia tak serupa macam yang takaful ni. Kita buat claim 2 minggu mungkin dapat, ataupun lagi cepat, ataupun lewat-lewat pun sebulan. Okey, kita ambil lah paling lewat pun sebulan. Tapi kalau itu kira cepat lah tu. Tapi kalau yang pengurusan harta yang tak buat apa-apa ni, maksudnya apa pun tak buat, dia boleh jadi 2 tahun, 3 tahun. Kenapa? Satu, kadang-kadang nak cari maklumat pun ambil masa, bergaduh lagi. Kita pun tak tahu nak urus, tak tanya orang. Dokumen lambat nak dapatkan dokumen tu. Itu yang boleh jadi lambat tu. Bila submit pula, silap-silap kalau dokumen tu tak lengkap,
kena cari lagi. Macam tu lah. Kalau nak banding dengan hibah takaful ni, claim apa maklumat CJ mati, apa-apa yang berkaitan bagi, dia terus bagi kepada beneficiary yang dinamakan, sama ada hibah ataupun wasi tadi tu. Lepas tu pula dia tiada kos guaman. Yelah, kita dah bayar dah caruman bulan-bulan tu, dia dah ambil kat situ dah. Jadi bila kita claim, kalau kata dapat 100,000, 500,000, sejuta, jadi duit tu akan terus dapat. Dia tak ada nak tolak berapa persen lah. Itu antara kelebihan dia. Lepas tu, antara kelebihan dia lagi, dia boleh nak bagi kepada sesiapa sahaja. Tak kisahlah nak bagi dekat anak angkat ke, nak bagi kat isteri ke, nak bagi dekat siapa-siapa pun boleh. Cuma kelemahan ni pula, bila cakap siapa-siapa ni, kita janganlah buat bagi kat beneficiary yang salah. Contoh, kita bagi kat tunang, kita bagi kat girlfriend. Benda-benda macam ni seharusnya dielakkan lah. Kena bagi dekat orang yang betul, pasangan kita. Kalau kita nak bagi kat anak angkat, okay, tak kisah. Mungkin kita dah buat perancangan dah. Okay, yang anak betul mungkin dapat sekian. Okay, kita bagi kat anak angkat cash. Macam tu. Lepas tu pula, dia tidak dibekukan lah. Kalau saya cakap dia tidak dibekukan, dia tak macam aset lain. Aset lain ni, kalau dah contoh cash, berapa tahun tak tuntut, dia akan pergi dekat wang tidak dituntut. Macam tu. Tapi kalau hibah takaful ni, selagi tidak contoh meninggal, dia tak akan beku lah. Kalau meninggal, kita pergi tuntut dapat je lah. Dia tak sama macam duit cash yang lain-lain ni. Cuma kalau meninggal, dia mesti nak sijil kematian. Itu wajib lah. Sebab apa saya ada kes yang saya cuma SC sajalah. Yang saya dapat, yalah, bila saya uruskan harta pusaka, saya nampak banyak benda, banyak angle. Jadi sebagai contoh, dia letak penerima beneficiary itu adalah isteri nombor 2 yang tidak didaftarkan. Ini masalah juga sebenarnya. Senang je. Bukan kata senang. Maksudnya syarikat takaful ni, dia minta CJ mati je. Isteri nombor 2 tak dapat CJ mati. Dia nak minta dekat JPN tak boleh. Sebab apa? Dia bukan isteri yang sah. Jadi benda tu, itu pula lah jadi isu. Sebab tu, kalau jumpa saya, sebab tu saya kata saya akan cerita dalam skop yang lebih besar, bukan hanya semata-mata nak takaful ni saja, tapi skop yang lebih besar, supaya kita tak nak jadi masalah macam ni. Ada cash, ada aset, tapi menyusahkan waris, tak guna juga tuan-tuan. Okey, sampai di sini saja, saya tak nak panjangkan, dah 13 minit lebih kurang. Okey, kalau tuan-tuan dan puan ada nak bertanya, kalau ada yang juga nak buat, boleh hubungi saya boleh bantu. Kalau kata nak cerita dalam skop yang lebih besar pun, saya boleh assist juga, tak ada masalah. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.